Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita sambung kelas kita dengan tajuk pembentukan Malaysia. Malaysia ni bukan lahir terus Malaysia. Ada sejarah dia, ada pergerakan dia. So dalam topik ni kita akan belajar. So tunggu, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita dah cakap tadi pasal tajuk apa? Pembentukan Malaysia. Okay, so ni bendera Malaysia dalam tajuk sejarah tahun 6 bersama saya Cikgu Taibah. Dah ready? Dah sedia? Okay, jom. Macam biasa, bila sejarah kita akan pergi ke belakang. Kita akan merentas. Dah bersedia untuk pergi ke masa silam? Okay, jom Bismillah. Okey, ini langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, tarikh-tarikh yang terlibat daripada 1961 sampai 1963. Okey? Saya bukan jenis orang yang suka sangat awak hafal-hafal ni, tapi at least awak ada idea bila benda tu berlaku. Maksudnya benda ni berlaku selepas daripada kemerdekaan. Tahun kemerdekaan 1957. Okay, so idea pembentukan, kita tengok yang pertama di sini, bermula dengan idea daripada Tunku Abdul Rahman. Okay, bermulanya idea tersebut pada tahun 1961, Mei 1961. Kemudian tertubuhnya Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, atau dipanggil sebagai JPPM, pada Julai 1961. So time frame dia tu tak lama, daripada Mei ke Julai. Kemudian dalam perbincangan tersebut mereka mencapai persetujuan untuk membentuk Malaysia. Maksudnya idea Tunku Abdul Rahman diterima, oleh jawatankuasa tersebut. Sebab bila nak bentuk Malaysia bukan sahaja Semenanjung, tapi dia melibatkan negara-negara lain termasuk Sarawak. Malah ketika itu Brunei juga termasuk dalam idea penubuhan Malaysia. Okey, kemudian pada tahun seterusnya 1962 Januari, Suruhanjaya Cobalt saya sebut ni betul ke? Okey, Suruhanjaya Cobalt ni ditubuhkan untuk menilai reaksi rakyat negeri-negeri tersebut, di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, di Singapura. Adakah mereka menerima idea ini? So bila ada Suruhanjaya Cobalt ni, ini adalah satu hujah bahawa kita tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam Malaysia. Okey, pada tahun 1962 telah dijalankan juga, maksudnya daripada Januari tu Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan, dan referendum yang pertama dibuat di Singapura, yang mana mereka antara feedback yang paling banyak diterima adalah rakyat Singapura menerima idea penubuhan Malaysia. Dan bila mereka menerima idea tersebut, maksudnya mereka bersetuju untuk menyertai Malaysia. Dan ketika itu masih lagi lah dipanggil Tanah Melayu lah ketika itu. Maksudnya Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, pada Julai daripada September, dan kemudiannya tahun berikutnya September, Oktober, November, Disember, kemudian masuk pada tahun 1963. Julai bulan 7 1963 barulah Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menerima pembentukan Malaysia. Maksudnya daripada report Suruhanjaya Cobalt, mereka telah terimalah, maksudnya feedback dah dapat, semua orang positif, dan kemudian perjanjian ditandatangan di ketika itu. Okey. Okey, kemudian masa tu memang Singapura berada lah dalam pembentukan Malaysia. Kemudian tak lama selepas tu, Julai terima, Ogos dah start penentangan. Okey, penentangan ni bukan datang daripada Singapura, bukan datang daripada Sarawak, bukan datang daripada Sabah, tapi dia datang daripada Filipina dan
Indonesia. Kenapa? Nanti kita tengok kenapa. Alright. Dan ketika bantahan ini berlaku, maka wakil PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menghantar wakilnya untuk tengok balik respons. Betul ke semua negeri-negeri termasuk Sabah Sarawak ni bersetuju? Maka daripada penilaian tersebut, betul, memang rakyat Sabah Sarawak termasuk Singapura tak ada masalah untuk join Malaysia. Yang ada masalah tu Filipina dan Indonesia. Nanti tengok kenapa. Dan seterusnya pada September 1963 terbentuklah Malaysia. Tapi bukan Malaysia yang ada sekarang ni. Malaysia masa tu termasuk Singapura. Kalau cerita selepas tu ada Singapura keluar pada Malaysia tahun 1965, yang tahu awak akan belajar lagi sejarah akan datang. Untuk tahun 6 awak belajar sampai situ dulu. Kita kena belajar bersabar. So, tadi saya kata kenapa Filipina ni dan Indonesia ni tak bersetuju, malah menentang idea penubuhan Malaysia. Awak tengok dalam peta. Filipina, minta maaf saya punya gambar rajah ni dalam bahasa Inggeris, tapi tak apa. Filipina tu berada di kawasan atas. Maksudnya dekat dengan Sabah. Mereka berhajat untuk masukkan Sabah ni dalam peta mereka. Nak masukkan dalam peta Filipin. Indonesia pula, kenapa Indonesia tak setuju? Sebab Indonesia pun ada cita-cita untuk masukkan tanah Melayu, Sabah Sarawak dalam dia punya negara. So, bukanlah sebab mereka menentang idea tu sebab mereka rasa, memanglah ada juga cakap masa tu sebab seolah-olah tanah Melayu nak menjajah Sabah Sarawak dan Singapura. Tapi sebenarnya mereka pun ada hasrat yang sama untuk tubuhkan negara yang lebih besar bersama Sabah Sarawak, Singapura dan tanah Melayu. So sekiranya ada pembacaan awak selama ni ataupun selepas ni yang menjurus kepada kenapa idea penubuhan Malaysia ni ditentang, ini adalah antara sebabnya lah. Mereka menentang sebab mereka pun mempunyai hasrat yang sama untuk memasukkan negeri-negeri tersebut dalam negara mereka. Tapi yalah, Malaysia, boleh kata Malaysia menang lah. Maksudnya tanah Melayu bersama Sabah Sarawak dan Singapura punya kesatuan lebih kuat. Usahanya lebih tersusun, maka terbentuklah Malaysia yang ada sekarang ini. Jadi kita perlulah bersyukur dengan negara yang kita ada sekarang. Tak banyak dah, beda. So anda faham bahawa pembentukan Malaysia ni adalah satu proses. Ada banyak prosedur dia. Malah daripada time frame tadi tu pun ataupun garis masa tu pun banyak lagi perkara yang tidak diceritakan. Tapi setakat yang untuk pengetahuan awak itu dahulu. Maksudnya awak tahu bahawa suatu masa, minta maaf, kursi saya ni bunyi-bunyi. Sorry. Minta maaf kalau saya buat awak rasa terganggu dengan bunyi itu, tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Tak apa, nanti saya tukar kursi lain. So idea penubuhan Malaysia dipersetujui oleh semua negara dan negeri termasuk Singapura pada tahun 1963 September terbentuklah Malaysia. Dan cerita sebelum dan selepas itu, kalau tahu, tahulah. Kalau tak tahu, tak apa. Nanti kita akan belajar lagi banyak. Awak pun akan belajar lagi sejarah yang lebih menarik. Jadi, jangan rasa sejarah itu bosan, kerana sejarah itu adalah satu benda yang sangat menyeronokkan. Dan cerita-cerita sejarah itu adalah cerita yang dekat dengan diri kita dan dekat dengan semua orang. Kita jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Good luck.